ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ikhwani, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan nyawa untuk menunaikan ibadah puasa. Ramai sahabat kita yang telah meninggal. Tahun lepas mereka menunaikan salat tarawih jemaah bersama kita. Masa tu pun PKP 2, PKP 3, dan mereka terus istiqamah. Mereka tak menjadikan alasan kecil ini sebagai penghalang untuk menghadirkan diri, mendirikan salat tarawih jemaah. Moga Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka. Moga Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di kalangan orang-orang yang saleh. Mungkin tahun ni kita bersama, tak tahulah tahun depan lagu mana. Jadi masing-masing carilah bekalan dan amal saleh, dan carilah amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan. Sebab masyarakat kita, mereka sentiasa bila diseru untuk mencari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekiranya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan sistem ataupun bertentangan dengan amalan yang dipromok oleh kerajaan, masyarakat akan bawa alasan, tak apa, kerajaan akan tanggung dosa. Demi Allah, tidak ada seorang boleh tanggung dosa orang lain. Tidak ada makhluk yang akan mempertahankan orang lain dalam bab maksiat. Tidak akan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dah sebut banyak ayat dalam Quran mengenai manusia yang akan memberikan jaminan kepada manusia lain, tak apa, mu buat salah kami tanggung. Di dunia mereka kata, tapi di akhirat mereka akan lepaskan diri. Tengok dalam surah Al-Ankabut, khususnya orang kafir yang suka menyesatkan orang beriman. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Orang kafir kata, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. Orang kafir akan kata kepada orang beriman, ikutlah jalan kami. Ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Kamu wahai orang beriman, ikutlah sistem kami. Wal nahmil khatayakum. Segala dosa-dosa kamu kami akan tanggung.
Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'." Allah Subhanahu wa taala membongkarkan bahawasanya orang kafir tidak akan menanggung dosa kita walaupun sedikit. "Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun." Sebenarnya mereka penipu. Cuba tengok ayat seterusnya. "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yahmilunna athqalahum." Mereka akan menanggung beban dosa mereka sendiri dan mereka akan tanggung dosa. Tuan-tuan rahmati Allah, orang kafir ni bila menyesatkan orang lain di dunia akan bagi jaminan. Tak apa, awak ikut kami, kami akan beri jaminan awak selamat. Tapi bila di akhirat mereka akan lepaskan diri. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata mereka juga orang, sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, man ibtada'a bid'ah dalalah, dalam ni hadis dalam Sunan Ibnu Majah, man ibtada'a bid'ah dalalatin fatubi'a 'alayha fa'alayhi wizruhu wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Jelas tak? Man ibtada'a bid'ata dalalah, orang yang buat rekaan dalam agama, tambah, tokok tambah dalam agama, kemudian dia menjadi kepala dalam bid'ah, dia menjadi kepala dalam perbuatan baru, fatubi'a 'alayha, lalu dia ada pengikut, follower. Man ibtada'a bid'ata dalalatin fatubi'a 'alayha fa'alayhi wizruhu wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan menanggung dosa amalan baru, tokok tambah dia ni, dan amalan yang diikuti dan dibuat oleh pengikut dia sampai hari kiamat. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qal inna awwala man sanna al-qatl Ibnu Adam, Qabil. Manusia pertama yang telah reka amalan pembunuh, siapa dia? Qabil, anak Adam, anak Nabi Adam alaihi salam. Sanna yani fataha tariqan, membuka jalan. Tuan-tuan faham tak maksud as-sunnah dalam bahasa Arab berbeza dengan istilah. Sanna syai' ay awwala man 'amila bih. Dia buka jalan, dia buat perbuatan ini. Sebab tu Qabil antara orang pertama yang telah buka jalan untuk perbuatan bunuh. Dia bunuh adik dia, Habil. Adik ke abang? Wallahu a'lam, saya adik dia, Habil. Nah, Qabil dialah orang pertama yang bunuh dalam sejarah Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala man sanna al-qatl Qabil. Setiap orang yang melakukan perbuatan bunuh, Qabil akan menanggung dosa orang itu sampai hari kiamat. Tengok hadis dia. Minta maaf, saya nak cek hadis sahih Bukhari. Li'annahu awwala man sanna al-qatl. Nah, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Setiap manusia, setiap jiwa yang telah terbunuh, illa kana 'ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha, anak Nabi Adam akan menanggung dosa pembunuhan. Berapa tahun? Antara, contoh, katakan di zaman kita ni ada seorang penjenayah pergi bunuh, nak rompak kedai emas, dia bunuh tokek kedai. Pembunuh ini di zaman kita di Malaysia, dosa dia ni akan ditanggung sedikit oleh anak Nabi Adam
Sebab apa? Li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Orang pertama yang telah reka perbuatan bunuh. Sebab itulah kalau kita tengok ketua satu tarikat yang buat satu tarikat zikir hu, pernah tengok kan? Dia ni bila menyesatkan orang ramai, dia di hari kiamat, orang pengikut dia, follower dia, dialah akan dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai orang-orang yang telah ikut tarikat dia. Dosa dia akan tanggung, tapi sebenarnya dia akan lepaskan diri. Dia nak lepaskan diri, tapi tidak. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia azab dahsyat. Sebab itulah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, kami mentaati, kami mengikuti ketua-ketua kami, maka merekalah yang menyesatkan kami. Rabbana atihim dha'faini minal azab. Ya Allah, follower ni, pengikut ketua, pengikut pemimpin, pengikut siapa-siapa yang menjadi role model dalam apa jua perbuatan, pengikut dia akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya ya Allah bagi dia 2 kali ganda azab. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Mereka kata, ya Allah, bagi mereka dosa 2 kali ganda. Kami sekali, ya Allah, bagi mereka 2 kali. Pengikut. Tapi di dunia mereka sahabat. Ketua dengan pengikut ni, pak turut dengan ketua dia, di dunia mereka sahabat. Minum teh tarik sekali, makan roti canai sekali, puji semua. Boh, demo memang kemah boh. Demo buat semua betul. Mu tegur lah aku. Tak payah tegur lah boh, memang. Oh, di dunia dipuji, tapi di akhirat melaknat ketua dia. Tengok lagi satu dalam surah Sabah. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Bila mereka berkumpul depan Allah Subhanahu Wa Taala, walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim, bila mereka diberhentikan untuk dihitung amalan mereka depan Allah, walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul, tuduh menuduh, berlaku satu episod, tuduh menuduh, salah menyalah. Aku dah tegur mu dulu, mu tak ikut. Mu suruh aku buat gitu. Apa? Saling menyalahi tau. Yaqulu alladhina istud'ifu. Sekarang ni orang bawahan, rakyat jelata, manusia biasa, orang awam, yang selalu bila kita kata pastikan waktu solat masuk kedap, kita bila tegur orang sekarang ni, kita kata buka puasa ni pastikan matahari terbenam. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Waqid Al-Laythi, dia kata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan jauh di Ramadan. Maka fa'amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'idda at-ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat buat makan. Faqala ahaduhum ya Rasulullah hal dakhala al-waqt, yani sahabat tanya. Faqal idza aqbala al-layl, tengok, idza aqbala al-layl wa adbara an-nahar wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im. Wa ashara bi yadihi ila al-mashriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk ke arah timur, maksud tepat terbit matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada tempat terbit matahari.
Rasulullah kata, "Idza aqbala al-lail." Bila mari waktu gelap dah. Belah-belah matahari terbit dah gelap. Tempat matahari terbenam pun dah tinggal sikit lah. Kan biasa kita kat rumah kita ada tempat terbenam matahari, ada tempat terbit, betul tak? Tempat terbit matahari dah gelap. Tempat matahari nak terbenam tinggal sikit. Rasulullah kata, "Idza aqbala al-lail wa adbara an-nahar." Mari waktu malam gelap gelemak, siang pun dah lari. Wa gharabat asy-syams, matahari terbenam, gharabat. Faqad aftara as-shaim, maka telah masuk waktu berbuka puasa. Sekarang ni cuba tengok, maghrib pukul berapa dia azan? Minta maaf, cuba tengok. 7 hari ni di tempat saya, walaupun Kelantan besuk mendung, pukul 7.19 mendung pun cerah lagi. Kita nampak cahaya matahari belakang awan. 7.19 dah azan. Boleh kau nak buka puasa dalam keadaan begini? Tak boleh. Tak terbenam lagi matahari. Bagaimana puasa kita? Siapa nak tanggung dosa ini? Siapa nak tanggung? Tanya orang awam, tak apalah ustaz. Oh, kerajaan kita tak akan nak menipu. Dah vaksin kena menipu dah. Pandemik kita dah kena tipu. Diorang tak akan menanggung dosa kita, tuan-tuan rahmati Allah. Di padang mahsyar tak akan. Kita orang bawahan ni tengok, apakah nak jawab? Walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd al-qawl yaqulu alladhina istakbaru yaqulu alladhina istud'ifu, orang awam, orang dhaif, orang bawahan, yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Wahai ketua, wahai jabatan agama, kalau bukan kamu, kami orang beriman. Oh, nak salahkan jabatan agama sekarang ni di padang mahsyar. Kenapa nak salahkan dia? Kenapa di dunia engkau tak cari ilmu? Tuan-tuan rahmati Allah, di dunia kita ni munafik, minta maaf. Di dunia kita akan puji kerajaan, kita akan kata tak apalah kerajaan tanggung. Tapi di akhirat kita akan minta dengan Allah supaya diberikan azab 2 kali ganda kepada ketua kita. Kenapa di dunia awak tak selamatkan diri dan tegur? Laula antum lakunna mu'minin. Tapi orang besar-besaran, orang besar, orang bangsawan akan jawab. Qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Ni masuk ayat 31 surah Al-Ahzab, surah Sabah. Orang atasan pun nak pertahankan diri. Anahnu sadadnakum 'anil huda. Kita pula yang dipersalahkan. Orang atasan, orang sombong, ketua, pembesar-pembesar, dia pun nak pertahankan diri depan Allah. Kita pula yang sekat kamu daripada dapat hidayah. Kamu sebenarnya bal kuntum mujrimin, kamu sebenarnya jahat dah. Balas pula orang bawahan jawab, wa qala alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru bal makru al-laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'alu lahu andada. Wa qala alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru bal makru al-laili wan nahar. Orang bawahan akan mempertahankan diri lagi dan akan menyalahi orang atasan. Bal makrul laili wan nahar, kamu siang malam duk sesatkan kami. Kamu siang malam duk gunakan media untuk buat kami jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok TV, ada tak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kat TV ada tak jumpa ustaz-ustaz yang sebarkan hadis sahih? Ada tak? Takut saya salah, ada tak? Ke puak-puak kita tak buka TV rasa? Buka TV dah? Rasa tak buka TV dah tak buka, sama lah kita. Saya TV 1, TV 2, TV 3, semua ni saya boykot lama dah. Kalau saya tengok berat sungguh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apa yang Ustaz Muhyin nak sampaikan, selamatkan diri dengan hadis Rasulullah SAW. Kita nak tutup insya-Allah. Hadis rawahu Ibnu Majah bisanadin sahih wa rawahu Imam Ahmad, tapi sanad Ibnu Majah sanadun sahih. Hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam
sayakunu alaikum wulatun min ba'di yutfi'una as-sunnah wa ya'maluna bil bid'ah wa yuakhiruna as-salata an waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sayakunu alaikum wulatun min ba'di yutfi'una as-sunnah. Di akhir zaman lepas aku akan ada pemimpin-pemimpin yang padamkan sunnah, padam. Wa ya'maluna bil bid'ah, mereka menghidupkan amalan bid'ah. Wa yuakhiruna as-salata an waqtiha, dan mereka akan lewatkan waktu salat. Ni telah berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Amawiyah, di zaman Abdul Malik ibn Marwan, di zaman Hisham ibn Abdul Malik. Mereka melewatkan salat zuhur sampai masuk waktu maghrib. Dan hadis sahih Bukhari banyak sebut bagaimana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila pergi perjalanan ke bumi Syam daripada Madinah, bila sampai kat sana dia nak tegur pemerintahan, lalu orang kata jangan, bahaya. Takut ramai orang tabi'i sayang nyawa Anas radhiyallahu anhu sebab dia sahabat. Dan Anas radhiyallahu anhu dalam hadis sahih dia sembahyang sendiri. Naam. Sebab tu Imam Az-Zuhri rahimahullah, Al-Imam Az-Zuhri antara ulama hadis, dakhala ala Anas radhiyallahu anhu wa huwa yabki. Al-Imam Az-Zuhri masuk bilik Anas di bumi Syam, di Damsyik, dan Anas radhiyallahu anhu menangis. Qala madha yubkik? Qala wallahi ma a'rifu shay'an mimma kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku tak kenal apa jua atau cara yang kamu buat, aku tak kenal, macam bukan agama Islam. Anas kata kepada umat Islam di Syam, bayangkan tuan, ni zaman bila? Zaman 80-an Hijrah. Maksudnya baru lagi kan? Anas kata, wallahi aku tak nampak sedikit pun tanda-tanda kamu ni ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Az-Zuhri, as-salat, bagaimana salat? Qal alastum dayya'tum ma dayya'tum fiha? Hatta salat pun, kata Anas, salat pun kamu dah hilangkan. Di zaman bila ni? 80 Hijrah. Kita sekarang ni berapa tahun Hijrah? 1443. Apatah lagi kita tuan sekarang? As-salat qad duyya'at. Salat di zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan hilang, sehingga datang kemudian Al-Imam Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ditegur oleh beberapa sahabat. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu kembalikan, dirikan salat di awal waktu. Tapi bayangkan di zaman Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, mereka sembahyang zuhur bila masuk waktu maghrib. Hatta disebut dalam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebut mengenai dua para tabi'i yang datang salat bila masuk waktu asar, mereka sembahyang gerak mata, takut Al-Hajjaj tengok mereka, maka kepala kena penggal. Naam, kana Atha Ibn Abi Rabah wa Sa'id Ibn Jubair yusalliyan al-'asr wa huma yuharrikani 'uyunahuma. Ada orang tengok dua tabi'i ini mendirikan salat asar dalam keadaan letak tangan buat macam gini, tapi gerak rukuk sujud dalam keadaan gerak mata, supaya pemimpin tak melihat mereka, kemudian akan kena potong kepala. Dulu kalau melawan pemimpin, potong kepala terus. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كيف قال سيولي أو سيكون عليكم أمراء بعدي يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. كات عبد الله بن مسعود يا رسول الله فماذا تأمرني أن أفعل إذا أدركني ذلك؟ يا رسول الله, apakah pesanan kamu ya Rasulullah kalau aku sempat dengan zaman ini? Qal tas'aluni ya ibn ummi abd. Kata Rasulullah, wahai ibni ummi abd, gelaran Abdullah bin Mas'ud, kamu tanya aku? La ta'ata liman 'asa Allah. Tidak ada ketaatan kepada gulungan, mana-mana gulungan yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, selamatkan diri, betulkan ibadah, pastikan waktu
masuk salat betul-betul, khususnya yang saya tengok salat zuhur. Zuhur hari ini azan pukul 1.18, dan sedangkan matahari masih tegak atas kepala kita. Sepatutnya matahari condong, sebab tu dipanggil waktu zawal. Tapi azan berkumandang pukul 1.18 sedangkan matahari masih tertegak. Wallahu alam. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah esok kita sambung kisah Muadz bin Jabal dan hadis pendekkan salat bila jadi imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.